kita ada dua proses yang lebih kurang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam video kali ini aku akan tunjukkan cara untuk selesaikan persamaan yang melibatkan tiga pemberi ubah. Untuk video kali ini aku akan tunjukkan menggunakan kaedah penggantian. InsyaAllah next video aku akan tunjukkan pula cara menggunakan kaedah penghapusan. Okay. So kita tengok pada soalan, dia suruh selesaikan. Okay. So dia ada bagi tiga persamaan lah. Okay, so first step kita akan tentukan mana persamaan pertama, kedua dan juga ketiga. Okay. So cara nak tentukan mana persamaan pertama, kedua dan ketiga, kita kena tengok setiap pemberi ubah tu. So apa yang kita kena cari adalah mana pemberi ubah yang dia punya perkali adalah 1. Contohnya X. Okay, so kita tahu perkali dia adalah 1. So kita tak tulis lah 1 tu, tapi kita tahu perkali dia adalah 1. So kalau 2X, kita tahu perkali dia adalah 2. So apa yang kita nak cari adalah perkali dia adalah 1. Kita tak nak yang ada perkali dia lebih besar daripada 1. Okay, so kita tengok satu-satu persamaan, kita cari mana yang pemberi ubah dia 1. Sama ada X, Y ataupun Z, tak kisahlah mana-mana. Okay, so kita tengok persamaan yang atas sekali. Kita tengok persamaan yang paling atas ni, 4X tolak 2Y tambah 3Z sama dengan 1. So ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada. Semua lebih besar daripada 1. Kita tengok persamaan yang tengah tu, X. Okay, X ni perkali dia adalah 1. Okay, so terus lock, jadikan dia sebagai persamaan pertama. Lepas tu persamaan yang paling bawah sekali tu, 3X tambah Y. Okay, Y ni perkali dia adalah 1. So kita terus jadikan dia sebagai persamaan yang kedua. Okay, so automatically persamaan yang kita tak sentuh lagi ni, yang tak ada kaitan tu, kita akan jadikan dia sebagai persamaan yang ketiga. Okay, so first step kita dah selesai. Kita dah tentukan mana satu persamaan pertama, kedua dan ketiga. Okay, so next step adalah kita akan rumuskan apa sebutan apa pemberi ubah yang perkali dia 1 tadi. Okay, so bila kita nak rumuskan daripada persamaan yang pertama ni, persamaan pertama kita akan rumuskan X. Kita akan dapat X sama dengan negatif 7 tambah 4Z tolak 3Y. Okay, so ini kita akan jadikan dia sebagai persamaan yang keempat. Lepas tu daripada persamaan kedua ni kita akan rumuskan Y. So Y sama dengan 5 tolak 2Z tolak 3X. So kita akan jadikan dia sebagai persamaan yang kelima. Alright, so kita dah siap step seterusnya. Okay, so bila dah buat step yang tadi tu, okay, ni kena fokus sebab takut tersilap. Kita ada dua proses yang lebih kurang sama. Apa yang bezanya? Okay, kat sini kita akan buat 4 dalam 5. Kat sini pula kita akan buat 5 dalam 4. Lebih kurang je. Okay, kita akan tengok sekejap lagi macam mana nak buat kan. Okay, so 4 dalam 5 ni maksudnya kita akan masukkan persamaan keempat ni dalam persamaan yang kelima. Cara dia, okay, kita tulis balik persamaan yang kelima. Y equal to 5 tolak 2Z tolak 3X. Okay, so persamaan keempat apa yang kita rumuskan adalah X. So kita akan gantikan X yang dalam ni dengan yang panjang ni lah. So kita akan buat Y sama dengan 5 tolak 2Z tolak 3, dan kita akan gantikan nilai X tersebut. So negatif 7 tambah 4Z tolak 3Y. Okay, so kembangkanlah macam biasa. So 5 tolak 2Z negatif akan dapat tambah positif 21 tolak 12Z tambah 9Y. Okay, ni jangan careless. Kalau careless memang susah nak cek balik pada awal sampai habis. So kalau perasan ada Y, ada Z, ada dua pemberi ubah. So kita akan rumuskan Y. Apa yang kita rumuskan tadi ni, yang pada awal ni, kita akan rumuskan benda tu balik. So pindahkan Y, kita akan dapat 8Y sama dengan
negatif 5 tolak 21, negatif 26. Negatif 2 tambah 12Z akan dapat 14Z. So kita akan rumuskan Y dengan biarkan 8Y. Kena rumuskan Y balik. So Y sama dengan Y sama dengan 14Z tolak 26 per 8. Nak lagi mudah, kecilkan lagi. Okay, ni ada dua-dua ada dalam sifar 2 kan. So kita faktorkan 2 kat luar. So ni 7Z tolak 13 per 8. So potong tinggal ni je. 7Z tolak 13 per 4. So ini kita akan jadikan dia sebagai persamaan yang ke berapa tadi? 4 dah ada, 5 dah ada. So ni persamaan yang ke-6. Dah banyak dah ni. Okay. So tadi kita buat 4 dalam 5. Tapi kita kena buat juga 5 dalam 4. So benda yang sama je, cuma terbalikkan je. Kita akan tulis balik persamaan yang keempat. Warna lain lah, warna merah. Okay, X sama dengan negatif 7 tambah 4Z tolak 3Y. Okay, so kita akan gantikan Y dalam ni dengan Y yang panjang ni lah. So X sama dengan negatif 7 tambah 4Z tolak 3. Y kita 5 tolak 2Z. Sorry kecil. Tolak 3X. Okay. Macam nampak lah. Okay, so X sama dengan negatif 7 tambah 4Z. Negatif 3 dengan 5 dapat negatif 15. Tambah 6Z. Lepas tu negatif 3Z. Negatif 3X. So akan dapat tambah 9X. 9X. Tak nampak sangat. Okay. So benda yang sama juga kita buat macam sebelah tadi lah. So X ada dua pun berubah, X dengan Z. So kita akan rumuskan balik X bagaimana kita buat awal tadi. Kita dah rumuskan X. So pindahkan, kita akan dapat 8X. Lepas tu 7 tambah 15 akan dapat 22. Negatif 4 tolak 6Z. Negatif 4Z tolak 6Z akan dapat negatif 10Z. So sama juga kita kena rumuskan X. Tak boleh biar 8X. So X sama dengan 22 tolak 10Z per 8. Sama juga, nak lagi mudah, kita faktorkan supaya kita dapat kecilkan nombor bawah ni. So X sama dengan dua ada dalam sifar 2. So rumus faktorkan 2 akan dapat 11. Ni apa ni? Alamak, tolak, sorry 11 tolak 5Z per 8. So potong 1, ni 4. So akhir ni kita dapatlah X 11 tolak 5Z per 4. Okay, so kita dah ada dua perkara rumus, satu Y dan satu X. Okay, next step. Okay, kan kita dah, by the way, ini kita akan jadikan dia sebagai persamaan ke-7. So kita dah ada persamaan ke-6, kita dah ada persamaan yang ke-7. Okay, so kita akan balik kepada atas sekali. Kita akan tengok mana antara tiga persamaan tadi yang kita tak sentuh lagi. So kalau kita perasan, persamaan ketiga ni yang kita tak sentuh lagi. So kita akan tulis balik kat bawah ni. 4X tolak 2Y tambah 3Z. 4X tolak 2Y tambah 3Z sama dengan 1. Okay, so apa yang kita kena buat adalah kita akan gantikan persamaan 6 dan 7 ke dalam persamaan ni. Okay, so macam ni besar sangat Okay, aku guna warna biru. So 4X, X kita ambil balik yang kat sini, 11 tolak 5Z per 4 tolak 2Y. Y ni kita ambil balik dekat sini, berapa? 7Z. 7Z tolak 13 per 4 sama tambah 3Z sama dengan 1. So kalau kita perasan, hanya pun boleh ubah Z je yang ada. Dah tak ada dah X dengan Y. So kita boleh cari nilai Z tu berapa. Okay, so 4 dengan 4 boleh potong, tinggal 11 tolak 5Z.
Okey. So 2 dengan 4 boleh potong. Bawah akan jadi 2, ni akan jadi 1. So untuk elakkan careless, tulis balik. Jangan nak cepat nak congak apa, tulis balik. Tolak, jangan kembangkan lagi. 7Z tolak 13/2 tambah 3Z sama dengan 1. Okey. So kat sini kita nak hilangkan pecahan, barulah darab semua dengan 2 supaya kita dapat hapuskan pecahan bawah ni. Okey. So 2 darab 11 akan dapat 22. Kita tak nampak awak guna benda lain. Okey, 2 darab 11 akan dapat 22. Lepas tu 2 darab negatif 5 akan dapat negatif 10Z. So ni 2 dengan 2 ni, so boleh potong. So kita terus kembangkan negatif dengan setiap nombor dalam kurungan tu. So tolak 7Z tambah 13. So ni, ini kena darab 2 balik tau, sebab dia tak termasuk dalam kurungan tu. So akan dapat tambah 6Z sama dengan 2. Ok, so rumuskan Z. Kita akan dapat nilai Z. So tekan kalkulator. Negatif 10 tolak 7 tambah 6 akan dapat negatif 11Z. So pindahkan 2 tolak 13 tolak 2 tolak 13 tolak 22 akan dapat negatif 33. So dapatlah Z kita sama dengan 3. Ok, ni tak habis lagi ni, sebab dia suruh selesaikan. Maknanya kita kena cari X, Y dan Z. So Z kita dah dapat. Z sama dengan 3. So macam mana nak cari X dengan Y ni? Ok, kita akan ambil balik persamaan yang kita dah rumuskan X dengan Y tadi. So Y kita yang ni kan. So tulis balik. Y sama dengan 7Z tolak 13/4. Betul tak? Ok, betul. So gantikan nilai Z ni dengan 3. So 3 tolak 13/4. So tekan nilai kalkulator. 21 tolak 13 sama dengan 8. 8 bagi 4, 2. So Y kita sama dengan 2. Benda sama juga kita buat untuk X, sebab nak cari nilai X kan. So X sama dengan berapa tadi? 11 tolak 5Z. 11 tolak 5Z/4. So gantikan nilai Z kita sama dengan 3/4. So akan dapat 11 tolak 15. Tolak 15 akan dapat negatif 4. Bagi 4 akan dapat negatif 1. So dapatlah X kita sama dengan negatif 1, Y kita sama dengan 2 dan Z kita sama dengan 3. Z kita sama dengan 3. Okay, itu saja yang aku dapat tunjukkan buat setakat ni. InsyaAllah next video aku akan tunjukkan menggunakan kaedah penghapusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.